Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Apa khabar semua sidang penonton? Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kita kesihatan, dan kesihatan ini dapat kita gunakan untuk beriman dan bertakwa kepada Allah SWT, dan kita usaha mujahadah untuk meninggalkan segala maksiat yang pernah kita lakukan, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan yang mulia, insya-Allah pagi ini sama-sama kita syukur kepada Allah SWT kerana masih lagi memberikan kita dua nikmat yang sangat besar dalam kehidupan kita, iaitu nikmat iman dan juga nikmat Islam, dan kita pohonkan nikmat ini berkekalan sehingga ke akhir nyawa kita, insya-Allah. Saudara sahabat menonton, hari ini 5 Mei 2021 bersamaan dengan 23 Ramadan. Bila cakap 23 Ramadan ni, kita di hujung-hujung Ramadan dah. Bila hujung-hujung Ramadan ni, kita nak tahu apakah booster, dengan izin apakah booster batu lonjakan kita untuk terus kita kekalkan momentum kita dalam bulan yang mulia ini. Saudara sahabat penonton semua, pagi ini insya-Allah dalam Tanyalah Ustaz, kita akan bincangkan satu topik, iaitu bertajuk Ramadan, bulan kumpul pahala. Setiap bulan kumpul pahala juga, cuma Ramadan ni dia double, triple, dia nak kena lebih lagi. Jadi insya-Allah pagi ini siapakah bersama dengan kita pada pagi ini, iaitu tuan guru kita Al-Fadil Ustaz Syed Nur Hisham. Tuan Padam, khabar Ustaz, sihat? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Makin kurus ni Ustaz. Allah Akbar. Buktilah saya puasa. Bukti puasa. Alhamdulillah. Baju pun merah menyala kurus, alhamdulillah. Insya-Allah. Saudara sahabat menonton semua, insya-Allah pagi ini kita akan bersiaran langsung di TV3 dan juga TV9, dan jangan lupa kita bersiaran langsung 6.30 pagi sehingga pukul 8.30 pagi. Jadi terus setia dengan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Baik, sebelum kita mula, seperti biasa kita nak tengok status terkini COVID-19. Baik, jika dilihat di sini 3,120 kes baharu dan juga kes sembuh baharu iaitu 2,334, dan kes kematian baharu 23 orang. Baik, saudara sahabat untuk semua, mungkin perkara ini kita menjadikan dia setiap hari rutin, insya-Allah, untuk kita sentiasa pantau berapakah kadar kenaikan dan juga penurunan setiap hari demi hari. Insya-Allah kita pohonkan agar perjuangan kita ini berbaloi dan juga perjuangan kita ini menuju kemenangan, insya-Allah. Baik, sebelum saya pas baton saya kepada Al-Fadhil Ustaz, suka untuk ingatkan kita boleh bertanya soalan bertanya soalan boleh ke Facebook kami Tanyalah Ustaz TV3, ataupun boleh hubungi kami di talian 1800 881677. Baik, hari ini saya nak ajak ibu-ibu, ayah-ayah di rumah, mungkin boleh ajak anak-anak kita dia nak balik pada universiti semua, kita ajak dia sama-sama tengok Tanya Ustaz pagi ini. Mungkin itu satu usaha dakwah kita di rumah pada pagi ini, mengajak mereka kepada kebaikan, insya-Allah. Jadi tanpa selengahkan masa, Al-Fadhil Ustaz, pagi ini kita bicarakan mengenai Ramadan, bulan kumpul pahala. Macam saya sebutkan tadi, bukan bulan Ramadan saja kita kumpul pahala, setiap bulan kita kumpul pahala. Cuma Ramadan ini dia ada special dia sikit. Jadi sebagai mukadimahnya, ke manakah hala tuju kita pada pagi ini? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Terima kasih Dai Hilman, para penerbit dan kru Tanyalah Ustaz, dan khususnya para penonton dikasihi sekalian, sama ada yang menonton di TV ataupun di Facebook Live. Yang kat Facebook Live tu kena share-share lah, tag rakan-rakan. Moga-moga termasuk dalam kebaikan yang kita nak buru juga dalam bulan Ramadan, iaitulah menyebarkan, mewar-warkan majlis ilmu. InsyaAllah kita dapat saham pahala. Dia tekan butang share je, menyebabkan ada kawan-kawan dia yang lain menonton sama. Pahala lagi kat situ. Jadi tajuk kita berkenaan dengan memburu pahala. Kita hari ke berapa dah puasa ni? 23 Ramadan. Bukan 29 Bukan. Jadi tak apa nak raya ke Ustaz. Jadi hari ni hari ke-23. Antara cara kita nak boost tadi, kita nak pecut, dan ini mungkin pecutan terakhir kita berada pada minggu terakhir. Antara caranya kita postmortem, ataupun bahasa agama disebut kita muhasabah. Dah berlalu 22 hari Ramadan. Hari ni 23. Dah berapa juzuk Quran aku baca? Dah berapa juzuk WhatsApp aku baca? Allahu Akbar. Dah berapa juzuk Quran aku baca? Dah berapa juzuk Facebook aku baca? Jadi
Ataupun 22 hari dah berlalu. Oh, 3 kali dah tarawih terlepas. 22 hari dah berlalu. Berapa banyak dah aku baca Quran? 22 hari dah berlalu. Berapa banyak dah aku menitiskan air mata di sejadah ketika berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Postmortem sebegini ataupun bahasa agama muhasabah sebegini, moga-moga mencetus rasa kita untuk banyakkan ibadah kita dibandingkan dengan hari-hari yang dah berlalu. Satu. Yang kedua, antara perkara penting yang perlu kita buat, tadi kita tengok senarai kematian, Allahu Akbar, 23 kematian itu yang berkait dengan COVID. Dan hari ini kalau kita tengok di mana-mana maklumat, kematian, kita dengar pelbagai peristiwa kematian sebenarnya. Dalam bulan-bulan lain pun ada kematian. Cuma bila dalam bulan Ramadan ni dia terasa macam tragis. Lagi dekat nak raya, lagi tragis. Sebenarnya bulan lain pun ada yang meninggal. Betul. Ya, tapi bila kita melihat ada kematian ialah sebab musabab itu berkait dengan COVID. Ada yang kemalangan, ada yang kena heart attack, bangun di tengah malam pukul 3 pagi nak ke tandas untuk berwuduk, jatuh kena heart attack. Ya Allah, indahnya. Indahnya. Sedih-sedih, tapi kita lihat itu satu kelebihan dari Allah. Dia mati dalam keadaan insya-Allah husnul khatimah. Jadi antara cara untuk kita boost semangat kita untuk beribadah bila kita tengok kematian-kematian sebegini. Saya rasa para penonton yang sedang menonton, abang-abang kameraman, kru semua, ada tak kawan-kawan kita yang sama bayang kita yang dah meninggal? Yang sekali kat universiti kita yang dah meninggal. Kawan sekelas dalam grup WhatsApp kita, ada tak penonton? Boleh share kat ruangan komen tu yang menonton kat Facebook. Ada tak di kalangan sahabat-sahabat kita yang duduk dalam satu grup WhatsApp dah meninggal? Kita rasa aku kelas sekali dengan dia dulu kat universiti, ataupun aku kelas kat sekolah sekali dengan dia. Dia telah pergi dulu, umur sama je dengan aku. Yang aku bergurau, aku pergi main badminton sekali. Bila kita merenung kematian ini, ia akan menjadi booster kita. Sebab itulah Nabi SAW pesan, akthiru zikra hadhimil ladzat, banyakkan mengingati perkara yang menghilangkan kelazatan. Iaitulah mengingati kematian. Ini akan motivate dia kita. Apatah lagi kita berada di hujung Ramadan. Saya selalu buat perumpamaan para penonton yang dikasihi sekalian. Hilman, kalau memang diberi masa 2 jam. 2 jam masuk ke sebuah bank. Lalu dikatakan, okey, awak boleh ambil duit dalam bank ni sebanyak mungkin. Allah. Halal. Anda telah dipilih, ni bukan skamer ni. Bukan skamer. Macam biasa buat. Bukan skamer ni, ini contoh. Jadi memang masuk kat bank ni, awak nak, tapi awak diberi masa 2 jam saja. Awak nak ambil duit dalam bank ni sebanyak mungkin, setakat yang awak sempat, ambil lah. Nak guna beg ke, lori ke, kereta ke, it's up to you. Tapi 2 jam je. Adakah dalam masa 2 jam tu memang aku baca WhatsApp dulu tu ambil duit tu. Aku update status dulu, selfie sikit. Ataupun aku tengok movie dululah sekejap. Tinggal 1 jam lagi masa. 1 jam ni ambillah duit sebanyak mungkin. Tak apalah, saya nak lepak-lepak dulu, sakokok dulu. Kita takkan buat gitu. 2 jam itu, kita akan bersungguh-sungguh ambil sebanyak mungkin. Maka kita sekarang ada 7 hari lagi Ramadan yang digandakan pahalanya, yang ada tawaran Lailatul Qadar. Ada 7 hari je lagi. Kalau kita perasan masa begitu cepat berlalu, kita rasa baru lagi duduk bincang-bincang meeting SOP solat tarawih. Kan dalam bulan Syakban baru ni kita duduk bincang solat tarawih macam mana nanti nak buat macam mana, JK surau, JK masjid. Rasa baru lagi. Tapi sekarang dah 23 Ramadan. Kalau kita rasa kita tak akan lepak-lepak kalau beri masa 2 jam untuk ambil duit. Tapi itu duit yang nampak seketul. Sekarang ini peluang pahala. Ada 7 hari saja lagi. Tak nak kita mandu kereta, motor. Tak nak kita tidur, masuk tandas, mandi. Ada 2 jam saja lagi peluang. Dan kita tak tahu adakah kita berkesempatan ataupun tidak dalam bulan Ramadan tahun depan. Memang selalulah banyak penganjur-penganjur bila jemput kita ceramah bagi tajuk, andainya ini Ramadan terakhirku. Ya, orang yang berfikir begitu, dia akan bersungguh
bersungguh untuk mengisi masa yang ada sakibaki Ramadan ini. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, itu satu mukadimah. Saya kira mukadimah pun dah booster dah tuan-tuan dan puan. Itu saya kira yang menarik yang Ustaz tanya Ustaz pada pagi ini. InsyaAllah kita ajak semua ahli keluarga kita duduk depan TV, yang balik pada masjid tu duduk depan TV sekejap insya-Allah. Baik, kita nak baca satu soalan ni yang bertuah pada pagi ini daripada Facebook, daripada Mazni Hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kewajipan berdakwah adalah tanggungjawab semua, tetapi tidak semua orang berkemampuan untuk berdakwah. Jika kita sering tag kawan-kawan ataupun share majlis ilmu di bulan Ramadan, adakah pahalanya juga turut berganda walaupun kita sendiri belum tentu turut sama menonton kuliah tersebut kerana halangan tertentu? Mohon pencerahan Ustaz, terima kasih. Soalan yang bagus Ustaz. Kadang-kadang dia tag kawan-kawan dia je. Dia tak sempat pergi. Tapi bagi kawan-kawan dia tahu. Macam mana? Silakan. Bagus sangat Kak Mazni Hasan. Bagus sangat. Ini salah satu cara buat pahala new norm, norma baru. Sebab memang banyak sekarang majlis-majlis ilmu secara online. Jadi ada di kalangan kita, orang kata hidung, payah ada passion dia nak kagu. Tak maaf lah penonton. Jadi ada di kalangan kita yang buat majlis ilmu online banyak. Dia share, tanyalah ustaz sekarang. Dia nak siapkan anak nak pergi sekolah. Dia nak siapkan suami dia nak pergi kerja. Tapi tak apalah, aku share dulu. Nanti tengoklah. Ataupun di ruangan komen, dia tag rakan-rakan kita. Jom sahabat, kita menonton majlis ilmu. Dia sempat tengok 10 minit tapi terpaksa tinggal. InsyaAllah dia dapat pahala. InsyaAllah. Jadi share sekarang. Tag rakan-rakan kita di ruangan komen. Naik notification. Kawan kita, ada notification. Menyebabkan dia tengok, kita dapat pahala. Kecuali yang jenis suka tag orang ataupun share, dia memang malas nak tengok. Cuma nak suruh nampak baik. Ini masalah problem. Sebab yang tanya soalan tadi, dia kata dia tak dapat nak tengok sebab ada halangan tertentu. Kadang-kadang yang jenis share ni sebab apa? Dia nak tengok jap lagi. Dia share dulu. Sebab senang nak cari. Senang nak cari, dia share dulu. Nanti selesai, anak-anak dah pergi sekolah, suami dah pergi kerja, baru dia tengok. Tak apa. Yang kita tak nak, tujuan dia share dan dia tag nak suruh nampak baik. Dan subhanallah, memang betul Kak Mazni tanya tadi, ramai yang jenis macam ni. Yang jenis dia rasa, aku ni nak ceramah tak boleh dah. Aku ni nak kuliah tak boleh dah. Jadi setiap kali ada kuliah-kuliah online, dia sangat aktif. Dia ambil link, dia share ke grup-grup WhatsApp keluarga, grup-grup WhatsApp taman perumahan, kawan-kawan belajar dia, ataupun dia tag di ruangan komen. Ini cara untuk kita buat pahala. Dan ramai orang yang menjadi istiqamah menonton majlis ilmu online ni, asal-usulnya apa? Kawan-kawan yang tag. Kerana ada kawan-kawan yang tolong share, maka besar pahalanya. Apatah lagi di dalam bulan Ramadan yang diganda-ganda pahala. Kita tak boleh nak buat majlis ilmu di masjid surau. Kita faham SOP sekarang, maka kita manfaatkan teknologi yang ada. Saya sebut macam ni sebab dah setahun dah kita duduk main online. Saya sendiri pada rumah tu kita adalah kawan-kawan duk bagi duit-duit sikit, kita beli equipment, beli green screen, lighting, mic semua. Kita buat majlis ilmu secara online. Dan hobi saya, kalau buat secara online ni, saya suka baca komen-komen. Sebab tu saya faham apa yang dia orang share dan tag rakan-rakan. Ni kita nak minta tolong yang sedang menonton kat Facebook. Cuba tulis di ruangan komen, sedang menonton dari mana. Kita tengok nanti. Kita pula sebagai yang nak menyampaikan ilmu, lepas selesai live kita tengok kat komen tu. Dari Sabah, dari Johor, dari Singapura, dari Brunei, dari Australia, dari UK, Birmingham, dari New Zealand. Ada sahabat-sahabat yang bersama. Dan ini antara hikmah majlis ilmu secara online. Dah tu yang tulis tu. Sedang siapkan anak ada, dengar sedang dalam kereta pun ada. Subhanallah. Kita interaksi. Jadi kesimpulannya, teruskan share, tag, insya-Allah kita dapat kongsi saham pahala insya-Allah. Baik itu. Kadang-kadang kita nampak usaha kita kecil tapi besar manfaat pada orang lain. Mungkin kita rasa tak ada apa-apa tapi orang lain dapat manfaat pada itu, kadang dapat hidayah daripada pengkongsian kita dalam Facebook insya-Allah. Baik, kita nak ambil satu lagi pemanggil yang bertuah pada pagi ini. Yang pertama iaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, siapa Okey, talian? saya Ismail. Ya, Tuan Ismail. Teruskan dengan soalan. Okey, soalan saya, apakah nilai beribadah khususnya solat berjemaah pada malam terakhir ini bertepatan pula dengan Lailatul Qadar untuk mengumpul pahala? Itu soalan saya pagi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Ismail atas soalan yang berikan. Ibadah solat, Ustaz, berjemaah. Lebih-lebih lagi pada 10 malam yang terakhir. Dan andai kata terkena Lailatul Qadar, apakah manfaatnya? Silakan. Solat adalah tiang agama. Solat adalah tiang agama, rukun Islam yang paling utama. Apabila dilakukan secara berjemaah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 27 kali ganda. Yang pergi berjalan kaki ke surau masjid ataupun naik kenderaan, perjalanan dia ke masjid surau itu pahala lagi. Bila dia duduk di masjid surau, dia niat pula iktikaf, pahala lagi. Dia Assalamualaikum, Waalaikumsalam kat sama-sama jemaah, hai, bye-bye. Kan? Dapat pahala silaturrahim lagi. Bila pergi masjid surau dia jadi rajin nak sembahyang sunat, dapat pahala lagi. Tiba-tiba kena Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Kamu tahu apa? Kamu tahu tak apa Lailatul Qadar ini? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Qadar ini, Lailatul Qadar ini lebih baik dari 1000 bulan. 83 tahun ke berapa? Siapa yang sedang menonton sekarang umur dia 83 tahun? Cuba angkat tangan. Ataupun yang sedang menonton sekarang umur berapa? Tulis kat komen. Jom kita tengok nanti. Yang menonton tanyalah ustaz ni, kita nak tahu level umurnya umur berapa. Ramai yang 20-an ke? Ramai yang 30-an ke? Kan? Ramai yang 60-an ke? Ada tak yang umur 83? Ada juga seorang dua ustaz. Tak umur 83 tak tengok Facebook dah ustaz. Kan umur 83. Tapi peluang kalau dia beribadah solat Jumaat, solat berjemaah terutamanya khairum min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan. Sebab itu kita nak pesan pada masyarakat. Kalaulah mungkin ada dia berada di tempat-tempat masjid surau dia, maknanya sebab SOP sekarang, okey, jadi tak boleh nak pergi ramai ataupun dia sampai-sampai dah penuh dah, seboleh-bolehnya di rumah itu berjamaahlah. Berjamaahlah di rumah supaya kita dapat fadilat berjamaah. Kadang-kadang ada masjid surau yang kecil, jadi kotanya tak semua orang boleh pergi. Berjemaahlah di rumah. Lebih baik daripada kita bising dalam Facebook duk marah kat masjid surau. Bising dalam Facebook marah ke SOP. Apalah masjid tutup, apalah masjid lihatkan. Bukti kita ikhlas, kita berjemaahlah di rumah. Ni duduk marah kat masjid, kat rumah dia tak berjemaah pun. Masa masjid buka, tak datang pun dia. Kita tak nak jadi golongan macam ni, apatah lagi dalam bulan Ramadan ini. Allah. Jadi tahniah kepada yang istiqamah berjamaah tadi. Dan subhanallah, paling utama dia jaga berjamaah isyak, berjamaah subuh. Allahu Akbar. Ini pahala yang berganda dan hanya orang mukmin, hanya orang beriman yang akan bersungguh untuk mengejar dan mengumpul pahala yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Wallahu a'lam. Baik, itu tuan-tuan dan puan-puan. Bila kita dengar pagi ni, apa yang nak buat ni? Dah fikir dah? Kena fikirkan apakah yang kita nak tambah. Tulis apa amalan kita nak buat pada hari ini. InsyaAllah. Kita nak berehat seketika. Kembali lagi selepas ini. Biar tahu, jangan keliru. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal judhami wa min sayyi'il asqam. Ya Allah, kami berlindung padamu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang berbahaya.
Alhamdulillah, kita lagi dalam majlis ilmu Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Pagi ini kita bicarakan Ramadan, bulan kumpul pahala bersama dengan Al-Fadil Ustaz Said Nur Hisham Tuan Padang. Saudara, sahabat penonton semua, saya kira pagi ini momentum apa yang Ustaz bagi kepada kita pada pagi ini, satu benda saya kira setiap apa Ustaz kata tu dia satu booster. Jadi kita harapkan bila akhir rancangan Tanyalah Ustaz ini, kita ada satu tindakan dakwah kita, tindakan iman kita, tindakan takwa kita, apa yang kita nak tambah, insya-Allah. Baik, seperti biasa, jangan lupa macam Ustaz saya katakan tadi, jangan kalau ada Facebook, jangan lupa tekan butang share dan juga boleh bertanya soalan sekiranya ada benda yang kita nak tahu lagi, insya-Allah. Baik, tanpa selangkah masa, saya nak baca satu soalan daripada Facebook daripada Mas Niza. Assalamualaikum Ustaz dan Dai serta kru-kru Tanyalah Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang pertama, apakah maksud kumpul pahala di bulan Ramadan itu? Ialah sedikit istirahat tidur sejam ataupun 2 jam di malam hari dan bangun memperbanyakkan ibadah kepada Allah sehingga waktu subuh. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ada dengar kisah seorang ahli ibadah menjadi penghuni neraka disebabkan melakukan satu kesalahan besar iaitu berzina. Adakah pahala yang dikumpul dalam bulan Ramadan akan ditolak Allah sekiranya kita melakukan satu dosa yang besar, contoh derhaka kepada ibu bapa? Mohon pandangan daripada Ustaz. So, 2 Ustaz soalan kat sini. Iaitu apa yang dimaksudkan dengan sedikitnya tidur, perbanyakkan ibadah itu, dan juga mengenai seorang abid yang mana melakukan satu kesalahan, semua tak ada manfaat lagi. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih pada yang bertanya, Kak Mas Niza. Yang pertama, kumpul pahala di bulan Ramadan, sedikit istirahat di malam hari dan bangun membanyakkan ibadah. Ya, itulah yang bermaksud hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Ada riwayat lain, man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang qama, yang menghidupkan malam-malam Ramadan, siapa yang menghidupkan Ramadan, man qama Ramadan, siapa yang menghidupkan Ramadan. Dan riwayat kedua tadi, siapa yang menghidupkan malam qadar, Lailatul Qadar lah, diampunkan segala dosanya yang lalu. Okey, jadi tentang yang tanya tadi, di malam hari dia tidur sedikit, kemudian dia bangun untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu amalan yang sangat-sangat digalakkan. Maknanya dia bangun pukul 4, dia bangun pukul 4.30, ada yang bangun pukul 3, ada yang bangun pukul 3.30, mengikut kadar kemampuan masing-masing. Dan jangan sampai memberi kesan pada kalau yang bekerja di siang hari, jangan sampai kualiti kerja kita terganggu. Sebab itulah juga ada satu sunnah, iaitulah qailulah. Apa sunnah qailulah ni? Apa qailulah? Yang selalu orang buat masa dengar khutbah Jumaat tu. yang tu bukan qailulah tu, qailulah. Ya, tidurlah. Short nap. Maknanya sedikit tidur di tengah hari. Dan waktunya mana sebelum masuk waktu Zuhur. Kalau yang kat kerja pejabat tu bolehlah masa rehat sekejap tu. Sebelum Zuhur tu dia short nap, dia tidur sekejap. Nah, ini sebenarnya secara kesihatan jantung, badan dan sebagainya memang dia dapat recharge badan kita. Itu disunatkan qailulah, tidur seketika. Jadi yang tanya tadi, adakah itu dimaksudkan dia tidur sekejap malam kemudian dia bangun balik? Ya, memang betul sangat. Dan itulah waktu yang sangat mustajab doa, 1/3 akhir malam. Sebab itulah Iman, saya ni kalau dalam bulan Ramadan, golongan yang saya sangat-sangat respect, kita kata kita tabik spring lah kepada para isteri, para ibu. Dia orang ni bangun awal. Boleh tak akak-akak yang menonton tu tulis kat komen, bangun pukul berapa orang perempuan? Ibu-ibu. Kalau tanya dia orang mungkin ada dah mula tulis dah kat komen tu. Pukul 4 pagi, pukul 3.30 pun ada. Ini hebat ibu-ibu, para isteri menyediakan juadah sahur. Suami-suami pula bangun pukul berapa? Ustaz, suami bangun 5.30 Ustaz. Ni pun ibu-ibu kena faham. Ayah-ayah ni, suami-suami ni dia mengamalkan sunat sahur lewat.
Sebab tu dia bangun 5.30. Sebab tu dia bangun 5.30 sebab sunat sahur lewat. Ini hebatnya orang lelaki. Bagus. Jadi bangun waktu tersebut, dan pada para isteri, akak-akak, ibu-ibu, waktu itu waktu mustajab. Ambillah air semayang, solat 2 rakaat, 4 rakaat supaya kita satunya fresh. Badan kita nak pergi panaskan lauk, nak sediakan sahur, dan waktu itu waktu yang mustajab. Kita ni kalau kita yang nak bangun sebelum subuh sejam setengah sebelum subuh, kalau tak Ramadan bila lagi? Kalau tak Ramadan, mungkin ada satu keadaan je kalau kita bangun. Sebab ada tiket kapal terbang pukul 6.30 pagi. Ada pergi awal nak kena ke airport. Jadi kita bangun awal. Masa lain tak ada dah. Jadi Ramadan inilah peluangnya untuk kita hidupkan waktu mustajab. Soalan yang kedua tadi, dia kata dia dengar cerita ada orang yang akhirnya dia buat satu dosa besar, dia masuk neraka. Wallahu alam kisah mana yang dimaksudkan. Tetapi memang ada satu kisah, seorang anak muda, seorang lelaki yang orang soleh, kemudian dia diminta tolong oleh seorang perempuan. Perempuan ni perempuan yang jahat, yang ada niat tak baik pada dia, tapi dia kata nak minta tolong. Bila si lelaki soleh ini datang, lalu dia kunci pintu, perempuan ini kunci pintu rumah dia sendiri. Dia kata, kamu mari berzinalah dengan aku. Kalau kamu tak buat, aku akan teriak. Aku akan beritahu masyarakat bahawa kamu nak buat tak elok kat aku. Aku bagi pilihan pada kamu. Aku bagi pilihan. Sama ada kamu nak berzina dengan aku, ataupun kamu nak minum arak. Ya. Jadi dia fikir, kalau berzina ni dosa, kalau minum arak ni dosa aku seorang je. Sebab minum aku boleh bertaubat nanti. Akhirnya dia pilih minum arak. Bila dia minum arak, dia jadi mabuk. Bila mabuk, dia berzina dengan perempuan ini. Maknanya, ya, tapi yang ditanya tadi tentang dosa-dosa besar kan. Contoh disebut ibu bapa, adakah menghilangkan pahala puasa. Kita nak sebut bahawa di dalam bulan Ramadan, bulan yang digandakan pahala. Jadi tiba-tiba kita buat dosa besar pula, maka na'udzubillah, kita takut digandakan juga dosa kita. Sebagaimana ketika kita berada di tanah haram, kita berada di Mekah, tempat bumi yang mulia, amalan duduk di Mekah berganda pahalanya. Dan sekiranya kita buat maksiat, maka berganda dosa dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga inilah bulan untuk kita mohon keampunan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan jadi bulan untuk kita buat dosa pula. Sepatutnya dosa yang lain itu Ramadan ni jadi saat untuk kita mohon pengampunan dari Allah. Sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar kepada Aisyah. Aisyah tanya kan, kalau saya dapat Lailatul Qadar ni saya nak minta apa, Bamat? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, quli Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, wahai Aisyah, sebutlah doa ni. Ya Allah, engkau sangat pengampun, engkau suka mengampunkan, ampunkan dosaku. Maknanya kita dalam setahun, kemuncak kita Ramadan. Apa kemuncak Ramadan? Lailatul Qadar. Apa kemuncak Lailatul Qadar? Keampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan untuk kita buat dosa lagi, dahaka ibu bapa, penzinaan dan sebagainya, tetapi Ramadan ini untuk kita delete dosa-dosa kita yang lampau dengan ambil kesempatan mohon keampunan dari Allah. Yang buat dosa besar tu, kita pun selalu dengarkan hadis syaitan di penjara, syaitan dibelenggu. Jadi kalau buat dosa besar tu, awak tu syaitan tu. Syaitan tak ada dah. Kita tak boleh nak salah syaitan dah, saya buat ni sebab syaitan yang goda saya. Tak boleh dah. Sebab syaitan tak ada. Makna jahat diri kita lah tu. Kalau masih ada yang buat dosa dalam bulan Ramadan ni. Itu, tuan-tuan dan puan-puan, perjuangan kita adalah perjuangan untuk kita diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tidak suka dosa, tapi Allah merindui orang yang melakukan dosa untuk bertawab kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya nak ambil satu pemanggil daripada penonton kita lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelah talian. Waalaikumsalam. Saya Puan Nurhayati dari Rawang. Ya, teruskan puan dengan soalan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soalan saya, adakah kita perlu tumpukan ibadat akhirat tu melebihi dunia Ustaz? Jika bagaimana kita nak meletakkan hati kita tu di akhirat, atau macam mana tu Ustaz? Baik. Itu saja soalan saya Ustaz. Ibadat akhirat, ibadat dunia?
Adakah kita perlu tumpukan ibadah akhirat melebihi ibadah dunia? Ibadah dunia itu maksudnya? Maksudnya tentang kehidupan kita lah, kerja kehidupan kita lah. Ya. Dalam mencari rezeki dan sebagainya. Baik. Terima kasih. Dan bagaimana untuk kita meletakkan bahawa Ramadan ini adalah Ramadan terakhir buat kita. Itu saja Ustaz. Ya, Kak. Terima kasih. Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Nur Hayati daripada Rawang. Jadi Ustaz, macam mana? Lebihkan akhirat daripada dunia, lebih kurang macam itulah soalan. Kak Nayati sebut tadi ibadat dunia dengan ibadat akhirat. Kepada Kak Noyati dan pada para penonton dikasihi sekalian, kita kena jelas dulu apa makna ibadat. Apa makna ibadat? Sebenarnya tidak ada pengasingan antara ibadat dunia ataupun ibadat akhirat. Tidak ada pengasingan. Mungkin dimaksudkan ialah kerja-kerja urusan dunia dengan ibadah. Alangkah indahnya kalau kita faham makna ibadah, kita boleh jadikan kerja kita yang dunia ni boleh jadi ibadah. Ni abang-abang kameraman, kru yang duduk dengar sekali dengan saya ni, dia orang jaga kamera. Tanpa dia orang, tak jadi majlis tanyalah ustaz ni. Tak akan menjadi majlis ilmu kita. Yang ada jaga audio, yang ada jaga lighting. Ini kalau dalam maksud tadi kerja dunia lah. Tapi macam mana kita nak convert dia menjadi ibadat. Menjadi ibadat. Dia ada 2 syarat saja. Dia buat dengan penuh ikhlas dan dia buat tidak melanggar syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau dia jaga kamera tak sembahyang subuh, tak jadilah. Kan? Tak jadi gitu. Dia kena biasa iring. Yang orang yang berniaga, dia berniaga di bazar Ramadan, silakan. Tak ada masalah. Orang yang pergi kerja masuk office, silakan, tak ada masalah. 2 syarat. Dia niat betul kerana Allah nak cari rezeki. Dan yang kedua, sepanjang dia kerja ni, dia tidak melanggar syariat Allah. Maka jadi ibadat. Allah. Untuk lagi senang faham, saya sebut 2 syarat tadi kan, nak jadi ibadat. Nak lagi senang faham, takrif ibadat itu sendiri. Senang. Kullu ma yuhibbuhullah. Setiap perkara yang Allah suka, maka ibadah. Allah suka. Seorang isteri, bila suaminya balik dari rumah, dia senyum. Bang, okey ni. Dengan niat dia nak riliskan stres suami dia. Bang, apa abang letih sikit, abang rehatlah dulu. Itu pun boleh jadi ibadah. Sebab, apa ibadah Ustaz? Setiap perkara yang Allah suka. Allah suka tak pada seorang isteri yang tenangkan suami dia? Seorang perempuan yang uzur, period, tak boleh puasa, tak boleh baca Quran, tak boleh solat. Dia kata, Allah, aku tak boleh aku nak sediakan sahur yang paling menyelerakan. Dia pun bangun siap sahur. Itu pun jadi ibadah. Bukankah itu Allah suka? Bang, tak apa bang. Abang nak pergi sembahyang tarawih, abang pergi. Abang jangan bimbang. Anak-anak saya uruskan kat rumah bang. Dengan niat dia, supaya suami dia dapat pergi keluar ibadah dengan tenang. Bukankah itu Allah suka? Maka jadi ibadah. Jadi, persoalan yang Kak tanya tadi, kita aturlah masa kita dengan baik. Dalam kita bekerja, dalam kita berniaga, di celah-celah itu kita tak lupa baca Quran, terzikir dan kerja kita tadi pun moga-moga kita convertkan dia menjadi ibadah pada Allah. Sebab itu ulama menyebut ibadah ni mungkin ada 2 kategori yang senang kita faham, ibadah khusus dan ibadah umum. Ibadah khusus seperti sembahyang sunat, baca Quran, berzikir, itu ibadah khusus. Ibadah umum tadilah kerja kita senyum kat jiran, hai bye kita beratur nak masuk masjid pun sambil okey, faham, kita hargai orang, mana itu ibadah yang umum. Maka tidak adalah pengasingan antara ibadah dunia dan ibadah akhirat. Kita jadikan kerja-kerja duniawi kita ini pun sebagai satu ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala sesuai dengan tajuk kita. Apatah lagi di akhir-akhir Ramadan ini. Alhamdulillah. Ini tuan-tuan dan puan, kita dah tahu apa Ustaz cakap tadi tu. Bermakna kita semua jadi ejen dah. Ejen untuk sampaikan kepada orang semua, bagi tahu apa sahaja yang Allah suka, itu adalah ibadah. Saya kira kalau semua orang faham benda ni, semua orang nak buat ibadah. Sebab apa nak buat Allah suka, insya-Allah. Baik, saya nak ambil lagi pemanggil daripada penonton kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di talian? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rabiza Abu Bakar. Ya.
Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Merah wabarakatuh. Ustaz. Merah Ustaz hari ni. Wes mangan. Soalan saya, bagi suri rumah yang memasak juadah dan dia sedekah pada jiran, masjid maupun surau, adakah pahala mengalir sepanjang bulan Ramadan? Ya Allah. Baik, terima kasih. Itu saja. Sama-sama. Ya, sama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Pak Robizan atas soalan yang diberikan. Pahala sekiranya orang perempuan macam Ustaz cakap tadi, masak dan sebagainya, diorang suka distribute dekat jiran-jiran, dekat masjid dan sebagainya. Adakah benda tu ongoing, berpanjangan? Silakan. Ya Allah, antara pahala besar ialah memberi makan pada orang. Besar sangat Kak Robizan. Teruskan. Itu amal soleh yang sangat hebat. Moga-moga kita tak tahu kita nak masuk syurga. Masuk syurga. Masuk syurga. Kita tak tahu kita nak masuk syurga. Dengan tiket mana? Mungkin dengan tiket bagi makan orang. Dan kita mendapat doa orang-orang yang makan makanan kita. Dan orang yang macam ni, dia akan masak dengan penuh kasih sayang. Sehingga orang tahu, kalau Kak Robizan ni hantar makanan, memang selera sedap lah. Sebab masa dia masak itu, dengan niat, aku ni nak pergi ceramah, aku tak pandai dah. Aku nak pergi tahajud tiap-tiap malam, tak mampu sangat. Nak sedekah berjuta-juta, tak mampu, aku masaklah. Jadi dia masak itu dengan penuh kasih sayang. Orang makan pun dapat rasa. Jadi besar. Sebab itulah antara perkara yang digalakkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awal-awal Nabi hijrah ke Madinah, Nabi sebut apa? Ayuhan nas, afshus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wa sallu wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Rasulullah sebut apa? Wahai manusia, afshus salam, sebarkan salam, beri salam. Wa at'imut ta'am, berilah makan pada orang. Wasilul arham, sambunglah silaturrahim. Wasallu wan nasu niyam, orang tidur, kamu bangun semayang di tengah malam. Tadkhulul jannata bisalam, kamu akan masuk syurga dengan selamat sejahtera. Allah. Salah satunya beri makan pada orang. Cuma sekarang ni memang ramai orang beri makan pada orang. Saya nak showkan sangat pada masyarakat yang terima makanan. Yang terima juadah buka puasa ke, ataupun kawan-kawan belanja makan ke, ataupun orang hantar makanan kat dia, amalkan doa yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doa kepada orang belanja makan. Dan doa ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis yang sahih. Rasulullah doa bila orang belanja makan. Allahumma at'im man at'amani. Ya Allah, berilah makan kepada orang yang memberi makan padaku. Wasqi man saqani, berilah minum pada orang yang beri minum pada aku. Jadi kita kadang-kadang makan sama member-member, kawan-kawan belanja. Allahumma at'im man at'amani wasqi man saqani. Doakan. Walaupun kita kaya pada dia. Contohlah, contoh saya belanja Hilman. Hilman memang jauh kaya pada saya. Kadang pergi Maldives, kadang pergi sini kan. Dia kaya. Jadi walaupun memang hari itu saya belanja. Imam pun doalah untuk saya. Amin. Kan? Jadi itu ada Miqdad radhiyallahu anhu, bila dia dengar Nabi doa kepada orang belanja makan, dia pujuk sungguh-sungguh Rasulullah. Datanglah rumah saya. Tujuan apa? Dia nak bagi Rasulullah minum susu kambing sikit, makan sikit, sebab dia tahu dia akan dapat doa tu. Allahumma at'im man at'amani wasqi man saqani. Ya Allah, berilah makan kepada orang yang beri makan padaku. Berilah minum pada orang beri minum padaku. Moga-moga Kak Robizan dan masyarakat kita yang suka beri makan pada orang ni dapat doa ni. Ada restoran Ustaz. Ada restoran yang dia letak doa. Doa sebelum makan. Ada satu restoran ni Kak Bakar kat Kuantan tu saya tengok. Doa sebelum makan. Doa selepas makan. Doa kepada orang belanja makan. Dia letak kat kedai dia. Dia orang tengok, oh, patut. Sebab kan biasa kita pergi kedai makan, dia belanja kan. Jadi, sangat-sangat bagus. Amalan beri orang makan. Moga-moga mengeratkan silaturrahim. Dan yang terima makanan itu, jangan lupa doa murah rezeki kepada yang beri makan itu. InsyaAllah. Tu.
satu orang kata apa, satu syur daripada ustaz tadi tu sangat baguslah. Mana kata kita cuba amalkan baca doa tadi tu. Mungkin lepas ni boleh tengok dekat Facebook Tanya Ustaz untuk nak faham dengan balik doa tu, insya-Allah. Baik, kita akan berehat seketika. Kembali lagi selepas ini. Biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, kembali kita lagi dalam majlis ilmu Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Hari ini topik kita Ramadan, bulan kumpul pahala, bersama dengan Tuan Guru kita Al-Fadhil Ustaz Syed Nur Hisham Tuan Padang. Jadi saudara sahabat mentor semua, pagi ini dah banyak dah bukan saja tips tapi panduan bagaimana untuk kita meningkatkan ketakwaan kita, amal ibadah kita, nak dengan tak nak je tuan-tuan dan puan ni. Jadi insya-Allah seperti biasa, sekiranya ada persoalan boleh terus hubungi kita talian 1800881677 ataupun terus ke Facebook kami Tanyalah Ustaz TV3 untuk bertanyakan soalan. Baik, tanpa selengahkan masa, saya nak ambil satu soalan daripada Facebook, daripada Nordin Samah. Assalamualaikum Ustaz Da'i dan serta kru-kru yang dihormati Allah SWT. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita dilarang bersifat tamak. Bagaimana pula sifat tamak mengumpul sebanyak-banyaknya pahala di bulan Ramadan ini? Itu pertama. Yang kedua, apakah antara ibadah terbaik dalam usaha untuk meraih sebanyak mungkin pahala di bulan mulia ini? Yang ketiga, apakah yang lebih membanyakkan pahala, sama ada datangnya dari amal-amal yang wajib atau amal-amal yang sunat? Mohon pencerahan Ustaz. Wallahu a'lam. Soalan yang bagus. Yang pertama tu, kita tak boleh sebab tamak, tapi boleh ke tamak kumpul pahala Ustaz? Silakan. Yang tak boleh tamak tu perkara duniawi. Kalau tamak untuk merebut pahala, ia sangat-sangat digalakkan. Sehingga iman kita kena faham, makruh seseorang bila kita duduk di saf kedua, tiba-tiba ada kosong di satu saf depan kita, satu ruang di saf pertama. Kita dua orang dekat saf kedua ni. Saya dengan Iman duduk kat saf kedua. Ada kosong di saf pertama. Saya pun kata kat Iman, silakan awak pergi dulu. Makruh. Kita kena berebut supaya kita dapat saf pertama tu. Fastabiqul khairat, berebutlah untuk dapat saf pertama. Kita jalan dulu. Kita suruh orang pergi, awaklah pergi depan. Itu kita kena tamak pahala. Ustaz, bukankah ada ayat Quran wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah? Sifat orang Ansar, orang Madinah, mereka mengutamakan sahabat-sahabat mereka walaupun mereka berhajat. Ya, itu sifat orang Ansar, tetapi hajat duniawi. Mereka mengutamakan sahabat-sahabat. Bila apa? Dalam talam kita ni ada ayam seketul. Itu yang kita utamakan sahabat. Ayam tu ambil kat awak lah. Tak apa, saya lauk-lauk kuah je. Utamakan sahabat, bagi lauk. Kalau kita bagus, tak apalah. Ayam ni saya tolong habiskan, awak makanlah. Itu balik. Yang kita digalakkan, utamakan orang perkara duniawi. Okey, kita dua orang ni ada tawaran untuk untuk kerja syarikat ni. Tapi sekarang ni kita dua orang, tak apalah. Awak pergilah dulu, saya insya-Allah ada rezeki lain. Itu bagus. Kita utamakan orang lain dalam perkara duniawi. Tapi dalam bab pahala, kita kena tamak. Ada kosong sah depan, kita rebut. Berkait dengan soalan yang kedua dan ketiga kan, ibadat dan sebagainya, kita rebut. Sebab itu sekarang ni dalam suasana kota di masjid surau, jumlah yang agak terbatas, kita tamak pergi awal lah. Tamak dan pergi awal, beratur awal. Dah kita pergi lewat, dah lah pergi lewat, tak boleh masuk, marah ke AJK masjid pula. Itu tak kenalah. Kita perlu faham. Mungkin ada masyarakat beratur lama Ustaz, tengah panas hari Jumaat ni. Sampai giliran saya tak boleh masuk dah. Tu yang saya marah. Nak buat apa kita marah? Kita parking jauh tadi, kita berjalan, dapat pahala tak? Dapat pahala tak? Kita beratur tengah panas dengan harapan dapat masuk masjid, dapat pahala tak? Dapat pahala.
Tiba-tiba dah penuh dah, tak boleh masuk. Allah Maha mengetahui. Lepas dah bagian kita. Tiba-tiba kita marah. Takut marah tu jadi hilang balik pahala kita. Jadi, jadi kita perlu tamak untuk dapat pahala. Datang awal, bersedekah, rebutlah peluang. Macam sekarang ni bulan Ramadan, banyaknya kempen-kempen menyumbang keuangan, pembinaan masjid-masjid, pondok-pondok, nak buat renovation, rumah-rumah anak yatim. Kita rebut peluang. Ada orang setiap malam dia menyumbang. Dia target, Ustaz, saya memang 10 akhir ni RM100 saya transfer tiap-tiap malam. Confirm dapat Lailatul Qadar. Ada orang yang mampu lebih, bagi lebih. Ustaz, saya tak mampu RM100 tiap-tiap malam, Ustaz. Kalau RM100, 10 malam RM1,000 dah. Saya masuk RM10, boleh tak, Ustaz? Boleh. Dia istiqamah tiap-tiap malam. Jadi silakan dengan kadar kemampuan masing-masing. Kita kena tamak pahala. Sebab kena ingat, mana-mana masjid, pondok, surau yang nak kutip derma ni, insya-Allah akan cukup duit tu. Kan kita tengok orang buat kutip derma masjid surau kan? Siap juga masjid surau. Soalannya, duit aku ada tak dalam tu? Dia akan cukup. Tapi itulah bagusnya tamak untuk mendapat pahala, dan Allah sangat mengetahui jiwa seseorang, dan ini di antara tanda seseorang itu Allah meredainya, Allah hendakkan kebaikan untuknya. Sebab ada satu hadis Nabi SAW, "Man yuridillahu bihi khairan yasta'miluhu." Bila Allah nakkan kebaikan pada seseorang, Allah akan mempergunakan dia. Lalu para sahabat bertanya, "Kaifa yasta'miluhu?" Macam mana Allah pergunakan seseorang? "Yuwaffiqhu lil 'amali salih." Cara Allah pergunakan seseorang ialah Allah ilhamkan pada dia bersemangat dan bersungguh untuk buat amal soleh. Apatah lagi di akhir-akhir umurnya. Ini tanda Allah sayang. Kita rasa seronok. Kita rasa kalau masa tengah sahur tu, tak sabar-sabar lepas sahur nak sembahyang subuh, nak dengar tanyalah ustaz. Maknanya dia tahu majlis ilmu. Ada di kalangan penonton kita ni yang memang setiap pagi jadual dia depan TV lah, depan telefon lah tengok tanyalah ustaz. Dia jadi jadual ibadah majlis ilmunya. Alhamdulillah. Ni pun masa kita rehat elang tadi, saya pun terima WhatsApp tengok ustaz baju merah. Tolong ambil gambar sikit boleh tak? Snap lepas tu share kat komen je. Saya nak tengok macam mana baju merah. Okey. Jadi yang tanya tadi ibadah yang terbaik dan berusaha, saya nak show satu perkara. Sekarang musim banyaknya delivery, order makanan dan sebagainya. Saya nak showkan ada dua perkara saya nak show berkait dengan delivery ni. Orderlah selain daripada untuk kita, apa kata kita ialah tak boleh nak balik kampung, tak boleh nak berziarah adik-beradik, kita minta alamat, kita order. Kita minta alamat, kita order, kita hantar. Kan? Contohnya Ilman minta alamat saya. InsyaAllah. Orderlah makanan apa pun hantar. Jangan bimbang saya doa lah. InsyaAllah. Ini kita boleh buat sangat. Kita minta sahabat-sahabat kita yang sedang menonton sekarang, kalau ada yang berniaga, tolong share bisnes masing-masing di ruangan komen sekarang. Di page Tanyalah Ustaz ni, siapa yang berniaga, share kan. Supaya orang lain tengok, oh dia ni jual kuih raya, oh dia ni jual makanan buka puasa, oh dia ni kambing perak, oh dia ni kepek, oh dia ni biskut cotek, oh dia ni kuih ni, oh dia ni jual ikan basah. Share sekarang di ruangan komen. Jadi orang boleh beli satu, dan ini membangkitkan ekonomi ummah. Bulan Ramadan, niat kita, saya suruh share ni, share lah. Sebab niat untuk bangkitkan ekonomi. Itu satu, maknanya kita order, hantar kat kawan-kawan. Ya Allah. Satu. Yang kedua, Allahu Akbar, kita yang selalu order makanan, order apa, abang-abang delivery ni, dia orang buat kerja, cari rezeki untuk anak-anak, untuk keluarga. Ada yang berhenti kerja, terpaksa kerja, hantar makanan sekarang. Apa salahnya bila dia hantar makanan kat kita, kita order makanan sedap tu, dia hantar je. Selain daripada terima kasih dan senyuman, ululah RM10. Saya showkan sangat pada masyarakat yang suka order ni, bila abang-abang delivery tu datang, bagi RM10 kat dia. Allah, seronoknya dia. Seronok dia. Saya
Tak apalah saya rasa share kan. Sepanjang Ramadan alhamdulillah lah isteri duk masuk kat rumah. Jadi semalam baru berlaku. Saya kata hari ni tak payah masak lah, order lah sekali hari ni. Kita pun saja nak suruh dia rehat. Dia kata okey lah bang order. Bila order janji sampai pukul 7. Tiba-tiba update 7.10. Lambat sikit 7.20. Dia kata Allah, macam mana kita ni? Tak apa. Kita buka kurma dulu. Kita minum air, anak-anak yang puasa ni pun kita semayang dulu nanti. Kalau dia orang sampai, lepas semayang maghrib kita makan lah. Tiba-tiba betul-betul just nice. Dia sampai azan maghrib. Allah. Kita pun pegang kurma sambil makan kurma, tengok dia. Saya terfikir, bila nampak dia ada update kan pergerakan. Allah, macam manalah dia orang ni buka puasa. Kita duk fikir, kita tak fikir kita lambat. Kita fikir macam mana dia buka puasa, saya terfikir. Dan saya terfikir barangkali kalau mungkin ada customer bila terlewat gini, makanan sampai dia maki hamun dulu, lambat. Ya. Jadi bila dia sampai, saya tengok sampai je elok azan maghrib, dia turun motor, dia duduk minum air dulu. Saya kata Allah Akbar. Memang alhamdulillah lah kebetulan ada kurma satu bekas tu, bagi kurma satu bekas, bagi duit RM10. Terima kasih bang. Dia terkejut kita bagi kurma. Dan saya rasa dia dapat kurma satu bekas tu, dapat duit RM10 tu, dia seronok sangat rasanya. Dan inilah dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antara amalan yang sangat disukai oleh Allah, idkhalus surur, memasukkan kegembiraan pada orang. Allah. Bayangkan dia cari rezeki, kita ulur makanan, kita ulur duit sikit, bukan banyak pun. Allahu akbar. Ini amal soleh dalam bulan Ramadan ini. Jangan kita duk order je, lepas tu kita marah pula lambat. Kadang-kadang kawan tu hantar hujan duk tengah loceng, kita pula lambat keluar. Kesian kat dia. Jadi ini kita menghargai manusia di sekeliling kita yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idkhalus surur, memasukkan kegembiraan pada orang. Wallahu alam. Allahu akbar. Tu. Rasa macam tak nak suruh Ustaz berhenti kan. Saya faham. Saya yang duduk sebelah ni pun tak nak suruh dia berhenti. Tuan-tuan dan puan. Dahsyatnya amal ibadah kita ni. Kalau kita betul duduk dalam keadaan ibadah, kita rasa pahala ni banyak. Banyak Allah nak bagi, kita kejar sesungguh tuan-tuan dan puan. InsyaAllah. Baik, kita nak ambil lagi pemanggil daripada penonton kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti talian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Da'i Hilman dan Ustaz Nur Hisham, Tuan Padang. Saya Omar Abdul Majid dari Felda, Cini, Timur 3, Pekan Pahang. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat puasa kepada Ustaz Nur Hisham dan juga Da'i. Tuan Haji Omar puasa tak hari ni? Alhamdulillah, setakat ni puasa lagi Ustaz. Tak tahulah, tak ada hari nanti macam mana, ada halangan ke, ada apa yang berlaku. Alhamdulillah. Minta-mintanya sampailah ke petang, sampai ke waktu berbuka. Jadi soalan saya begini Ustaz. Kita sedia maklum Ustaz, bulan Ramadan, bulan kumpul pahala seperti mana tajuk kita ni. Tapi yang masalahnya kadang-kadang kita ni Ustaz, iyalah bulan puasa ni kita memang tamak betul lah macam mana Ustaz buat tu. Tapi tidak istiqamah Ustaz. Allah. Kadang-kadang lepas je bulan Ramadan, bila kita tanya, lama tak bersedekah dah ke sekarang ni? Dia tanya pula, dah ni bukan bulan puasa. Allah. Jadi seolah-olah macam bulan puasa itu sajalah pesta amalan. Tapi selepas itu tidak lagi istiqamah. Jadi soalan saya, bagaimanalah cara kaedah terbaik ataupun plan tindakan yang harus kita lakukan supaya graduan-graduan Ramadan ini terus istiqamah di bulan-bulan yang akan datang itu. Itu soalan saya Ustaz dan Da'i. Terima kasih banyak Ustaz dan Da'i. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penggunaan bahasa Tuan Haji Omar pagi ni graduan. Graduan orang berpuasa. Pelan dan tindakan. Masya-Allah. Macam cikgu dah saya tengok Tuan Haji Omar pagi ni. Masya-Allah. Macam mana Ustaz? Betul. Pelan dan tindakan kita untuk kita istiqomah selepas habisnya Ramadan ni. Mungkin ni satu pecutan, momentum nak bagi kekal. Silakan. Ada satu ungkapan yang menggerunkan kita yang disebut oleh ulama, yang disebut sebagai hamba Ramadan. Bukan hamba Allah. Dia hamba Ramadan. Apa maksud hamba Ramadan? Kita ni diajar inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Maya semuanya adalah untuk Allah. Tiba-tiba dia beramal untuk Ramadan. Sebab apa awak sembahyang sunat lebih? Sebab Ramadan. Ramadan tak ada, saya tak sembahyang sunat dah. Sebab apa awak sedekah? Sebab Ramadan. Jadi
biarlah kita jelas, aku buat ini kerana Allah. Itu antara faktor graduan, pinjam perkataan Tuan Haji Umar tadi. Graduan-graduan Ramadan ini, dia akan istiqamah bila dia buat kerana Allah. Dan sebab itulah, Syekh Dr. Yusuf Al-Qardawi, hafizahullah wa syafahullah, Dr. Yusuf Al-Qardawi, dia pinjam kata-kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ketika kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semua orang sedih. Antara yang sangat sedih adalah Sayyidina Umar Al-Khattab. Sayyidina Umar kata, siapa kata Rasulullah wafat, aku penggal leher dia. Abu Bakar, dia tak pedulikan Sayyidina Umar. Abu Bakar sedih, tapi dia faham. Life must go on. Abu Bakar faham. Kewafatan Rasulullah. Umar duk marah. Jangan kata Rasulullah wafat. Sayyidina Abu Bakar tak pedulikan Umar. Sayyidina Abu Bakar naik atas mimbar. Lalu Sayyidina Abu Bakar sebut satu ucapan. Innahu man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Apa maksud dia? Ini ucapan Sayyidina Abu Bakar. Sesungguhnya siapa yang selama ini menyembah Muhammad, Muhammad telah wafat. Siapa yang menyembah Allah, Allah Maha Hidup. Mana kalau selama ni mu buat baik, mu semai sunat, mu sedekah, mu pergi masjid sebab Muhammad dah wafat. Tapi siapa yang selama ini buat amal soleh kerana Allah, Allah Maha Hidup. Kan istiqamah. Jadi Dr. Yusuf Qardawi pinjam ayat Sayyidina Abu Bakar ni, ditukar sikit. Innahu iqtibas, innahu man kana ya'budu Ramadan fa inna Ramadan qad fat. Wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Sesungguhnya sesiapa yang menyembah Ramadan, Ramadan sudah berlalu. Siapa yang sembah Allah, Allah Maha Hidup. Sembah Ramadan dia buat kerana Ramadan. Akak tu baju dengan tudung dia tak matching lah colour. Ustaz je baju merah macam nak sambut gongsi. Kan duk mengumpat ada yang kata saya tak nak mengumpat lah. Kan kita puasa hari ni. Tak naklah membawang. Tunggu lepas maghrib boleh tak? Ada juga. Lepas maghrib boleh pula. Jadi lepas Ramadan tak boleh buat maksiat. Yang kaki rasuah. Saya dah bagi tender kat awak ni 7-8 juta, takkan tak ada duit raya. Bagi saya 50k dah lah. Okey tuan boleh. Tapi awak jangan bagi sekarang lah. Bulan puasa haram rasuah. Nanti lepas raya baru bagi. jadi itu dia menyembah Ramadan. Dia bukan menyembah Allah. Jadi buatlah kerana Allah. Graduan-graduan Ramadan yang ibadah semata-mata kerana Allah ikhlas ini, dia akan dapat taqwa. Hasil daripada tarbiyah Ramadan, dia akan dapat taqwa. Dan bagus Haji Umar tadi tanya tips ataupun macam mana nak istiqamah. Antaranya ialah dengan banyak ilmu. Dia kena beribadah berdasarkan ilmu, dan juga dia mesti bersahabat. Bahasa sekarang circle. Sahabat-sahabat yang istiqamah, dia akan jadi istiqamah. Yang ketiga, banyak berdoa pada Allah dalam bulan Ramadan ni, minta Allah beri kekuatan pada kita untuk istiqamah. Allah. Baik. Saya kira itu tips yang sangat berguna tuan-tuan dan puan-puan. Kadang-kadang kita selalu dengar, kurang amalkan. Hari ini kita dengar, kita cuba untuk usahakan, insya-Allah. Wallahu a'lam. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita akan berehat seketika, kembali lagi selepas ini. Biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, kembali kita lagi dalam majlis ilmu Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Tahniah saya ucapkan buat semua penonton pada pagi ini kerana masih lagi bersama dengan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Kerana sudah 1 jam kita bersiaran langsung. Sedar tak sedar tuan-tuan dan puan, itulah dia majlis ilmu ni. Kalau kata kita rasa lazatnya, manisnya, benda yang baik ni rasa semuanya sekejap, insya-Allah. Baik, saudara, sahabat penonton semua, hari ini topik kita
Ramadan, bulan kumpul pahala, bersama dengan Fadil Ustaz Said Nur Hisham Tuan Padang. Tadi sedikit sebanyak apa yang kita belajar dalam masa 1 jam ni, definisi antaranya perkara apa yang kita lakukan, apakah kita nak kena ingat, nak kena bagi tahu kepada diri kita dan sahabat-sahabat kita semua. Itu satu benda yang kita kena amalkan, insya-Allah. Baik, tanpa selengahkan masa, kita nak bacakan soalan daripada Facebook daripada Mak Eton. Assalamualaikum Da'i dan Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita nak masuk syurga bukan seorang-seorang, tetapi sekeluarga. Soalan saya, bagaimana dalam satu keluarga isteri, seorang sahaja yang solat siang malam, manakala pasangannya endah tak endah dalam mengejar syurga Allah? Secara tak langsung, anak-anak pun susah nak dibentuk disebabkan contoh yang tak elok oleh si ayah. Bagaimana tu Ustaz? Inilah dilema sebahagian para isteri, mohon pencerahan. Terima kasih, biar tahu jangan keliru. Mak Eton dari Semerah Padi, Pokok Mangga, Melaka. Orang kampung rupanya. La ilaha illallah wa rasulullah. Melaka. Oh, Herman orang Melakau. Melaka. Melakau. Melakau. Ustaz, soalan bagus Ustaz sebenarnya. Para isteri kebanyakan diorang habis masa kat rumah. Banyak live macam Ustaz punya live, tengok, tanyalah Ustaz. Pengajian tu penuh satu hari. Tapi ada ahli keluarga, suami tidak melakukan ibadah. Kerisauan tu datang. Jadi bagaimana ni Ustaz? Silakan. Masalah ini. Sebenarnya ada juga yang suami selalu pergi masjid, surau, isteri layan telefon, layan Facebook je. Ada juga. Sama. Isteri layan tengok movie je. Suami pergi dengar kuliah. Jadi je ke masjid. Ya, tapi isunya ialah kita ambil dua lah, suami isteri ataupun ibu dan ayah dalam satu keluarga. Apabila salah seorang itu bagus dan seorang lagi tak berapa bagus, tidak memberi contoh yang baik pada masyarakat. Yang pertama sekali, kita dalam berumah tangga ni, biarlah kita saling ingat mengingatkan, kita bantu pasangan kita untuk taat pada Allah. Bantu yang pertama, sama ada yang jenis Mak Eton tadi kan, dari Pokok Mangga, Melakau tadi tu. Sama ada kalau ada yang suami yang tak nak ibadah, kita bantu suami kita dengan cara, ataupun kalau yang ada suami, isteri dia yang asyik duduk online je, tak peduli pada ibadah. Orang terawih dia duduk sibuk nak jadi dropship lagi sampai tak terawih. Orang baca Quran dia sibuk tengok movie lagi Ramadan ni pun. Jadi nak order buka puasa sahur pun asyik suruh beli je kat suami. Jadi pasangan, bantulah pasangan kita untuk taat pada Allah. Dengan cara nombor satu sekali, kita doa pada Allah. Moga Allah Ta'ala bukakan hati pasangan kita untuk jadi hamba yang taat. Allah Ta'ala bukakan hati pasangan kita untuk jadi contoh yang terbaik pada anak-anak. Satu, doa. Yang kedua, kita bantu pasangan kita untuk taat. Ambil masa slow talk, bincang elok-elok. Janganlah kutuk, tinggikan suara, persalahkan. Dia akan jadi keadaan lebih negatif. Sebab tu saya guna perkataan, bantulah pasangan untuk taat. Antara cara bantu itu, cara kita pujuk dia dengan cara yang terbaik. Mungkin selain daripada kita bercakap dengan Ustaz, dia tak dengar kita Ustaz, carilah yang dalam Facebook, dalam live, dalam YouTube, kuliah-kuliah yang mungkin suami suka. Ada isu-isu perkara lawak ke dan sebagainya. Kan? Kalau nak pujuk suami, isteri, carilah video-video kuliah kelebihan poligami. Bang tengok ni bang, mesti dia happy. Bang tengok ni bang, bagus poligami, mesti dia nak tengok. Jangan tak suka tu. Ustaz nanti dia tengok dia beramal kan, pening kepala saya Ustaz. Dah, maksud saya nak cetus pada dia supaya minat nak dengar majlis ilmu. Ataupun dia carilah isu-isu lain tapi yang jenis kelakar ke sikit. Mungkin kalau suami jenis suka kelakar, kita bantulah pasangan kita untuk taat. Suami gitu juga macam mana isteri aku ni, mungkin cara aku nak pujuk, rapat dulu lah, belanja baju raya lah. You nak hari ni tak payah masak lah, kita beli kuih raya nak macam mana, nak tudung macam mana. Kita menangi hati pasangan kita dulu. Jangan kita persalahkan. Ini perjuangan kita, insya-Allah. Okey, Ustaz saya dah buat semua dah doa, dah pujuk, memang dia tak nak Ustaz, semayang pun tak nak minum araknya, dia berlaku. Kan? Dia seorang suami yang penyayang tapi malas solat. Dia suami bak dengan isteri dengan anak-anak, dia penyayang tapi dia juga terlibat minum arak.
kita doakan dia, jangan putus doa. Doa dari seorang pasangan. Doa Ustaz tak ada. Doa teruskan. Sehingga kita mati ataupun dia mati. Ataupun berlaku juga macam mana Ustaz? Di situ kita lihat ada sejarah Nabi Lut alaihissalam. Ada sejarah Nabi Nuh alaihissalam. Apabila pasangannya tak ikut. Kan? Ada sejarah yang wujud. Tapi janganlah kita sekarang baru cuba 2-3 kali, isteri Nabi Nuh pun tenggelam. Saya dah didik anak saya Ustaz tapi tak dengar. Anak Nabi Nuh pun tenggelam. Kita baru usaha sikit. Kita nak guna hujah anak Nabi Nuh tu, kita guna hujah tu terakhir dah bila kita meninggal ataupun anak meninggal. Tapi sekarang kita teruskan doa, usaha dan sebagainya. InsyaAllah Allah Ta'ala akan makbulkan. Ramai dah kita jumpa. Ada isteri Hilman dah penonton, dia bangun tahajud malam-malam, suami tidur. Dia duduk tepi katil tu, dia berdoa. Ya Allah, rahmatilah suamiku. Ya Allah, kurniakanlah kesihatan buat suamiku. Ya Allah, murahkan rezeki suami. Dia doa baik-baik untuk suami. Suami dengar celah selimut. Mungkin terkesan hati suamiku. Ya Allah, kalau suamiku tak bertaubat, ambillah semua harta dia tu, ya Allah, hilangkan semua tu. Dia pun dengar lagi. Tapi janganlah doa yang tak elok pada suami. Tapi kita doa dengan doa yang kuat, mungkin dia dengar, tersentuh hatinya. Mungkin ada sekarang ni kad raya boleh secara WhatsApp, ucapan-ucapan untuk memenangi hati pasangan. Usahakan. Ayat saya sebut di awal tadi, bantulah pasangan untuk taat pada Allah. Baik, terima kasih Al-Fadhil Ustaz. Tuan-tuan, itu yang terbaik. Sebenarnya dalam kehidupan kita ni, kita selalu minta pendapat dan sebagainya. Akhirnya, Ustaz kata tadi juga betul. Kita berdoa kepada Allah SWT. Doa ni nangis-nangis untuk kita bagi minta hidayah kepada ahli keluarga kita, insya-Allah. Baik. Satu lagi pemanggil daripada penonton kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelah talian. Waalaikumsalam. Abdullah Osman daripada Seremban. Ya, Tuan Abdullah. Teruskan dengan soalan. Paling kita takuti adalah pahala kita diberikan kepada orang lain. Sedangkan kita beribadah siang dan malam. Tambah-tambah bulan Ramadan. Benarkah mengumpat dan mengenai orang atau suka buat fitnah, pahala kita semua pergi kepada orang berkenaan. Ya, tambah-tambah lagi Ustaz, kita tambah-tambah lagi dikatakan di akhirat esok handphone kita jadi saksi pula. Pasal kita banyak buat fitnah dalam handphone je. Dan lagi satu, saya nak berpantun boleh Ustaz? Sila. Saya berpantun ya. Ya. Mana? Pergi. Mungkin tak jumpa apa tu. Ada. Banyak duit pergi ke butik. Masa tunggu berbaris-baris. Baju dipakai warnanya cantik. Batik Terengganu memang menarik. Memang. Kalau makan ke Terengganu dia cari tu. Kalau makan kerupuk lekor pula baru jadi lagi. Terima kasih Tuan Abdullah. Baik. Sampai ke Terengganu Cik Pantun Ustaz. Macam mana pahala kita bagi pada orang Ustaz? Dalam mengumpat, ada mengumpat fitnah dan sebagainya. Adakah benda ni benar? Silakan. Allahu Akbar. Bangun pagi tengok kartun, memang bagus tuan berpantun. Allah Akbar. Okey, saya kadang-kadang ada satu kuliah yang bila dia orang tanya saya, Ustaz nak bagi kuliah tajuk apa tahun kali ni? Saya kata, tajuk cara-cara menghilangkan pahala. Ustaz tajuk apa? Cara-cara menghilangkan pahala. Dan Ustaz nak cerita apa? Saya nak cerita orang yang dah ada pahala hilang. Dan ini sebenarnya berdasarkan satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Satu hari Rasulullah tanya para sahabat, "Atadruna mal muflis?" Nabi tanya sahabat, "Kamu tahu tak siapa orang yang muflis?" Qalu, "Al-muflisu fina man la dirham lahu wala mata'." Para sahabat jawab, "Wahai Rasulullah, orang muflis yang kami faham ialah orang yang tak ada duit, tak ada barang, tak ada aset, tak ada dinar, hutang tak boleh bayar. Itu yang muflis yang kami faham." Jawab para sahabat. Lalu Rasulullah pun terangkan apa maksud muflis yang baginda nak highlight. Qala innal muflisa min ummati
man ya'ti yaumal qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti qad syatama hadha wa qadhafa hadha wa akala mala hadha wa daraba hadha wa safaka dama hadha fayu'khadhu min hasanatihi fayu'ta li hadha hatta fa in faniyat hasanatuhu ukhidha min khatayahum thumma turihat alayhi thumma turiha fin nar atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya orang muflis di hari akhirat nanti ialah di kalangan umatku. Seseorang yang datang pada hari kiamat, mereka membawa pahala salat, pahala puasa, pahala zakat, ada pahala. Dalam masa yang sama, mereka membawa dosa 5 Nabi sebut. Maki hamun orang, fitnah orang, makan harta orang tanpa hak, pukul orang dan menumpahkan darah orang, bunuh, mencederakan orang. 5. Fayu'khadhu min hasanati, lalu diambil pahala-pahalanya. Pahala apa? Pahala solat, puasa, zakat, ambil. Diberikan kepada mangsa yang dia maki hamun, yang dia fitnah, yang dia tipu duit, yang dia pukul tadi. Diberi pahala. Ada lagi mangsa, ambil lagi pahala. Masa di dalam mahkamah Allah, ringgit Malaysia, US dollars, rial Saudi, tak ada nilai dah. Tak laku dah. Tak boleh bayar saman dengan duit masa tu. Tapi bayar saman ini dengan pahala. Ini tajuk saya kata tadi, tajuk cara-cara menghilangkan pahala. Jadi yang Tuan Haji Osman Abdullah tanya tadi, hilang pahala? Ya, hilang. Nabi sebut dalam hadis sahih. Diambil pahala solat, puasa, zakat. Bagi jadi bagi. Kalau ramai Ustaz, dah dia share kat Facebook, fitnah kat orang. Dia buat statement fitnah dekat Facebook, dekat live. Orang tengok, lepas tu orang share lagi. Lagi ramai. Kena ambil semua. Ambil. Habis kalau habis pahala dia macam mana Ustaz? Rasulullah sebut, fa in faniyat hasanatuhu ukhidha min khatayahum. Habis dah pahala dia. Tiba-tiba diambil dosa mangsa, dia kena pikul. Akhirnya dia dihumbankan ke dalam neraka jahanam. Ini golongan muflis di hari akhirat. Na'udzubillah. Dan yang kata tadi, handphone menjadi saksi. Allahu Akbar. Kita gerun. Betul sangat. Sekarang ni, saya pun hairan. Dalam bulan Ramadan, viral. Jadi satu budaya. Viral kan. Ada satu isu viral. Budaya menyebarkan. Dia sama ada dua je, Hilman. Kalau benda itu betul, menyebarkan aib orang. Kalau benda itu tak betul, menyebarkan fitnah. Kedua-duanya masuk dalam hadis muflis tadi. Maknanya menyebarkan aib, mengumpat orang. Ataupun menyebarkan fitnah. Kita rasa kita tekan butang share je. Perkara fitnah. Ada kadang kita copy paste. Dia ambil copy paste. Kat bawah tu dia tulis, saya tak tahu ni betul ke tak ni copy paste dari bilik sebelah, dia kata. Sedangkan dia sedang menyebarkan perkara fitnah. Dan ini berpanjang, letih puasa semayang, terawih lagi. Akhirnya pahala kena bayar. Tolong hati-hatilah dalam bab viral. Jadi satu budaya, cari aib orang. Aib pakar perubatan, dia cari salah polis, cari salah pendakwa, cari salah businessman, cari salah ahli politik, cari salah cikgu sekolah. Budaya cari salah orang lalu disebarkan. Allahu Akbar, bahaya ni. Ingat Nabi pesan, orang man tatabba'a awrata akhihi, siapa yang jenis cari aib orang, dia cari aib orang, lepas tu dia keber. Allah, keber. You know keber? Keber. Dia mengkeber. Dia spread, dia sebarkan. Itu vocabulary Terengganu. Dia keber. Dia cari aib orang, dia share kat Facebook, dia tag, dia share dalam grup-grup WhatsApp, sebarkan aib orang. Maka di hari akhirat, semayang, pahala puasa, pahala kena bayar pada orang yang disebarkan aib. Ini berkait dengan dosa dengan manusia tadi. Allahu Akbar. Allahu a'lam. Bukannya kita larang untuk kita ada rasa marah, rasa geram. Bukan nak larang. Tapi nak menyebarkan benda-benda yang aib, itu jangan. Jadi, saudara, sahabat penonton semua,
Pengajian kita pada pagi ini masih berterusan. Kita akan sambung pengajian kita di TV9. Air tak ada air ni, air. Air Biasa tak ada air. InsyaAllah. Jangan ke mana-mana. Terus setia dengan Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Bismillah. Alhamdulillah, kembali kita lagi dalam majlis ilmu Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Masih lagi dengan topik perbincangan kita, Ramadan, bulan kumpul pahala, bersama dengan Tuan Guru kita Al-Fadil Ustaz Syed Nur Hisham, Tuan Padang. Jadi kita daripada awal sehinggalah kita tamat di siaran TV3 tadi, masih lagi sahabat-sahabat kita di rumah, di Facebook masih lagi setia, masih lagi semangat untuk menonton dan juga mencatat ilmu-ilmu pada pagi ini, insya-Allah. Tapi jangan lupa, ilmu kita dapat pada pagi ini bukan untuk kita sahaja, kita kena sampaikan kepada ahli keluarga kita dan juga sahabat-sahabat kita, insya-Allah. Baik, berbaki lagi setengah jam, boleh terus hubungi kita untuk bertanyakan soalan di talian 1888 1677 ataupun terus ke Facebook kami Tanyalah Ustaz TV3. Baik, tanpa kita lengahkan masa, saya nak bacakan satu soalan daripada Facebook, daripada Laila Dila Rosa. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i yang dihormati. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimanakah cara untuk kita mencontohi dan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam meraih Ramadan yang penuh keberkatan ini dengan banyak melakukan amal ibadah, munajat di samping membersihkan hati dan menambah keimanan agar dapat kenikmatan pahala serta jauh dari dosa. Mohon perkongsian ilmu kepada Ustaz. Jazakallahu khair. Soalan yang bagus, Ustaz. Dia nak ikut SPG Rasulullah SAW. Mana kata ada kasih dan sayang kepada Rasulullah SAW. Bagaimana kita mencontohi sifat Nabi Muhammad SAW ini dalam konteks ibadah kita? Silakan. Memang antara kesempurnaan ibadah kita ialah ittiba'. Iaitulah kita mencontohi amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada cara untuk kita nak contohi baginda melainkan dengan kita mempelajari sunnah-sunnah daripada hadis-hadis baginda sallallahu alaihi wasallam. Daripada hadis tadilah kita dapat belajar tentang amalan Rasulullah, dan daripada yang kita belajar itulah yang kita nak contohi dan kita apply. Antara perkara yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutamanya kita sekarang berada dalam 10 akhir, baginda beriktikaf. Baginda beriktikaf. Baginda syaddal mi'zar, simpul kain. Bahasa ni bahasa Rasulullah lah, simpul kain. Maknanya dia simpul kain tu tak tercabut, tak tertanggal kain. Hilman biasa kalau tidur malam-malam kain tercabut tak? Ikat, selalu ikat. Dengan makna tidak menyetubuhi isteri lah. Pada 10 akhir ni baginda fokus kepada ibadah. Baginda beriktikaf, duduk di masjid, sehingga dalam kitab fiqh kita ada satu babul i'tikaf. Bagaimana pada 19 Ramadan petang lepas asar tu Rasulullah akan masuk i'tikaf, masuk dalam masjid, tak keluar-keluar dah, melainkan untuk keluar ke tandas ataupun ada perkara darurat. Sehingga ini i'tikaf. Cuma kita sekarang dalam realiti kita, suasana wabak Covid ini, kita janganlah pula sebab i'tikaf tu sunat, janganlah pula kita langgar SOP peraturan, sebab sekarang ni banyakkan masjid-masjidnya tidak dibuka untuk i'tikaf, untuk mengelakkan mudarat yang lebih besar kemungkinan jangkitan. Tapi ada masjid-masjid yang buka pukul 3 pagi boleh datang dah. Pagar masjid, pintu masjid dibuka pukul 3. Pukul 3.30 kita akan buat sembahyang malam. Jadi ada tempat, ada masjid yang buat macam ni. Ada tempat yang mungkin kerana dia SOP terkini dengan jumlah jangkitan yang banyak, itu pun tak dibenarkan. Jadi apa salahnya kita buat kat rumah kita? Kita buat kat rumah kita masing-masing. Bahkan sangat baik kalau di setiap rumah kita, kita jadikan ada satu tempat untuk kita ibadah kat situ. Dia panggil Masjidul Bait, tempat semayang di rumah kita. Bagaimana para sahabat, mereka ni jemput Nabi datang ke rumah.
Bila mereka jemput datang, Nabi datang makan, tapi antara perkara yang para sahabat buat sangat, bagi para sahabat akan minta Rasulullah solat di rumah mereka. Rasulullah solat. Dan Rasulullah ni pula memahami hasrat tuan rumah. Rasulullah tanya, kau nak aku semayang kat mana? Jadi mana para sahabat, okey, kat sini Rasulullah, kat sini. Rasulullah pun pergi solat kat sini, maka di tempat itu para sahabat jadikan Masjidul Bait. Tempat solat khusus untuk rumah dia. Dia nak semayang sunat, nak duduk baca Quran, dia duduk situlah. Dan kita boleh buat dalam suasana sekarang, tak nak pergi ke masjid, kan? Masa boleh pergi tu pagi, Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak, masa boleh duduk kita nak iktikaf lah. Kita faham, sesuaikan semangat untuk ibadah dan sesuaikan dengan suasana kita sekarang. Itu kesungguhan. Selain daripada iktikaf, kalau Laila di Larosa tanya tadi, antaranya memang dalam bab bersedekah. Banyak sedekah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bulan Ramadan ini, sangat-sangat banyak. Rasulullah bulan biasa dah banyak sedekah. Dalam bulan Ramadan ini sangat-sangat banyak. Dan dalam bab sedekah ini, ibda biman ta'ul, mulakan dengan ahli keluarga. Kita dapat 2 pahala. Tapi tak payah sebutlah, akak, abang, adik ni saya sedekah. Tak payahlah. Minta je nombor akaun. Bagi nombor akaun tu, nak transfer duit raya untuk anak-anak. Kongsi rezeki. Sekarang ni mungkin tak boleh nak jumpa. Transfer lah. Ni dia tak transfer, cuma dia hantar gambar je, gambar duit je ke WhatsApp. Hantar gambar duit tak jadi. Transfer. Ini kita boleh buat. Sekarang bersedekah, insya-Allah. Contohi Rasulullah untuk perbanyakkan ibadah ni. Allahu Akbar. Hantar stiker tuan-tuan Hantar stiker duit je. Allahu Akbar. Kita nak ambil satu pemanggil daripada penonton kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara talian. Okey, saya. Ya, siapa tu nama? Okey, saya Hajah Fatimah, Haji Abdul Karim. Ya, Hajah Fatimah, okay, teruskan dengan soalan. Okey, saya nak tanya Ustaz, macam mana kita nak tahu segala pahala kita daripada mula Ramadan, insya-Allah kita dapat sampai habis Ramadan. Macam mana kita nak tahu yang amalan kita, pahala kita tu Allah terima? Macam mana kita nak tahu selepas Ramadan? Iya, baik. Terima kasih kepada Puan Hajah Fatimah Abdul Karim atas bertanyakan soalan yang bagus, Ustaz. Macam ni kita nak tahu? Kita nak rasa bagaimana? Alhamdulillah mungkin Allah terima dah ni. At least dapat rasa benda tu diterima. Silakan, Ustaz. Yang pertama sekali, terima tak terima itu urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama sekali. Yang kedua, memang ada sifat manusia ni. Dia rasa nak tahu. Awak dapat A periksa. A. Tapi rasa nak tahu berapa markah? 92 ke 95? Memang sifat manusia ni rasa nak tahu. Jadi, ulama sebut, macam contoh kalau orang pergi buat haji. Nak tahu hajinya mabrur atau tidak. Maka ulama sebut antara tanda utamanya, bila dia pulang ke tanah air, dia ni jadi lebih baik daripada sebelum buat haji dulu. Bila dia pulang ke tanah air, dia ni sentiasa terdorong dan semangat untuk buat amal soleh yang lain. Maka kita kiaskan. Amalan kita dalam bulan Ramadan, di antara tanda penerimaan Allah, bila kita keluar ke bulan Syawal dan seterusnya, jiwa kita ni sentiasa terdorong untuk buat kebaikan-kebaikan seterusnya. Moga-moga ini di antara tanda penerimaan amalan tersebut. Dan kita rasa lapang, kita rasa tenang, kita rasa seronok untuk beribadah. Itu. Tapi yang pentingnya, Imam Ghazali juga ada menyebut, ketika kita buat ibadah, setelah selesai, biar ada 2 perasaan. Al-khawfu wal-raja'. Kita ada perasaan, aku buat ya Allah, aku buat sebaik mungkin, moga-moga kau terimalah amalanku. Dan kita kena ada sedikit perasaan bimbang-bimbang. Kalau amalan aku ni tak sempurna, bimbang kalau Allah tak terima. Di situ automatik kita akan top up dengan amalan sunat. Dan kita akan semangat bila masuk bulan Syawal nanti, aku nak puasa 6 lah pula untuk cover. Jadi dia datang seiring. Perasaan nak tolong top up, perasaan nak buat ibadah lain lagi, dan dia terdorong, memang dia yuwaffiquhullah, Allah Taala ilhamkan dan timbul rasa nak buat ibadah lain lagi. Dan insya-Allah itu moga-moga termasuk dalam tanda-tanda penerimaan amalan. Sebab tu agama ni, tuan-tuan dan puan-puan,
takut-takut masuk neraka, harap-harap masuk syurga. Jadi kita berehat seketika. Kembali lagi selepas ini, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, kembali kita lagi dalam majlis ilmu Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Saudara, sahabat penonton semua, tajuk kita Ramadan bulan kumpul pahala ini, kita berbaki lagi beberapa minit ni untuk kita selesaikan Tanyalah Ustaz pada pagi ini. Jadi jangan buang masa lagi, jangan kita tunggu lagi. Yang tengah live ni di Facebook ni, kita boleh tengok, kita share kan bagi sahabat-sahabat kita di media sosial, dapat info ni dan juga dapat ilmu pada pagi ni, insya-Allah. Baik. Saya bila mana tengok saya di WhatsApp apa semua ni, kita tengok nak tanya susah satu soalan. Kita cerita lelaki memang masya-Allah lah. Kita malam-malam pun Ustaz cerita pasal itikaf apa semua ni kan. Orang perempuan ni dengar je lah. Penonton kita pun makcik-makcik pun ramai juga. Kadang-kadang orang perempuan ni pun dia nak kejar pahala sampai sanggup, orang kata apa, amal ibadah gila-gila punya Ustaz. Jadi kadang-kadang diorang ni uzur dan sebagainya, teringin nak buat amal ibadah lebih, nak kejar pecutan terakhir. Ngam-ngam pukul 6 datang pula bulan. Pukul 6 petang datang bulan. Dah satu hari penat puasa bagi. Macam mana Ustaz? Silakan. Tapi memang kata tadi makcik-makcik ramai. Makcik-makcik penonton. Tapi anak-anak daya pun ada. Makcik-makcik dia tak datang bulan, dia datang tahun. Alhamdulillah ibu-ibu. Jadi uzur ada dua jenis. Satu yang uzur syar'i, datang haid lah, period. Dia tak boleh solat, tak boleh puasa, tak boleh baca Quran. Dan ada satu lagi uzur sakit. Sakit Ustaz, saya sakit ni kaki go out. Ataupun dia sakit terlantar, ataupun yang positif COVID. Allahu Akbar. Kita doakan moga cepat-cepat sembuh kepada yang positif COVID. Mungkin ada yang sedang menonton. Anda dipilih oleh Allah untuk diuji dalam bulan Ramadan ini. Sudah pasti doa-doa mereka ini munajat lagi hebat. Allah. Yang sedang diuji. Juga ahli keluarga mereka yang sedang diuji. Sebenarnya pilihan Allah. Orang-orang yang diuji dengan COVID ini, sama ada dia positif ataupun ahli keluarganya, munajat dia akan jadi lagi hebat. Sebab tu saya kata pilihan Allah. Bersyukurlah, carilah hikmah-hikmah di sebalik musibah ini. Okey, sama ada yang sakit fizikal ataupun uzur sakit fizikal ataupun yang uzur period, maka nombor satu sekali yang saya sering sebut di mana-mana pun Hilman, yang uzur period itu dari siapa tu? Dari doktor ke, dari suami ke, dari jiran yang jadi dia uzur tu? Semuanya dari Allah. Maka itu adalah aturan Allah. Jadi kita tak perlu sedih dengan apa yang Allah tentukan untuk kita. Ini dari segi gambaran dulu, kefahaman. Allah aku uzur. Tak apa, uzur ni dari Allah. Tak perlulah kita cari ubat supaya tak uzur. Supaya saya boleh terawih, Ustaz. Tak, itu datang dari Allah. Itu nombor satu sekali. Ada orang lagi hebat Hilman, dia pergi ke Mekah buat umrah. Ini bersama saya jemaah. Dia pergi ke Mekah, masuk Madinah, masuk Mekah, selesai tawaf sa'i, selesai umrah, period. Tak sempat nak semayang satu rakaat pun dalam Masjidil Haram. Ini dari Allah. Ada banyak hikmah. Nak cerita hikmah dia banyak lepas tu. Tapi begitulah orang yang di akhir Ramadan, pada akak-akak kita, adik-adik perempuan kita, nombor satu sekali jangan kita sedih lah. Sebab kita faham ini dari Allah. Nombor dua, kita kena faham tadi kita bincang dah takrif ibadah. Berapa luasnya makna ibadah. Kita mungkin tak boleh puasa, tak boleh baca Quran, tak boleh tarawih. Tetapi banyak ibadah-ibadah lain yang kita boleh buat. Yang ada duit lebih, dia boleh bersedekah. Yang duit tak berapa lebih, dia order makanan. Dia bagi duit pada abang-abang delivery ni. Seronoknya dia orang. Untuk berapa saya je ni tak order makanan Ustaz. Dia masak, dia bagi pada jiran.
Ustaz, saya pun tak masak bagi jiran Ustaz. Untuk suami, untuk anak-anak. Dan begitu banyak zikir-zikir yang boleh diamalkan. Doa. Saya nak share. Ambil kesempatan live Facebook ni. Record. Live di Tanyalah Ustaz ni. Boleh rekod sekarang. Ambil telefon, record siap-siap. Ummul Mukminin Maimunah bintul Harith, isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menceritakan, isteri Rasulullah cerita satu hari Rasulullah keluar nak pergi masjid sembahyang subuh. Aku duduk nak sembahyang subuh kat tempat solat aku lah, macam kita sekarang atas jadah lah, isteri sembahyang kat rumah. Rasulullah keluar ke masjid, Rasulullah sembahyang subuh. Si isteri Ummul Mukminin duduk atas jadah. Rasulullah balik waktu duha. Rasulullah tanya isteri dia, duduk kat situ tu dari tadi ke sampai sekarang? Ya, aku duduk sini, duduk berzikir dari tadilah. Allahu Akbar, hebatnya isteri Rasulullah. Duduk atas jadah. Waktu duha Rasulullah balik. Lalu Rasulullah kata, aku ada amalkan 4 rangkap zikir. Aku ulang 3 kali je zikir tu. Pahalanya menyamai yang kamu duduk berzikir dari tadi sampai ke waktu duha. Apa zikirnya? Rasulullah pun ajar. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Baca 3 kali. Ni kita baca sekarang. Sekali lagi ikut saya. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Ilman ikut saya sekali. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah wa bihamdihi. Adada khalqihi. Wa rida nafsihi. Wa zinata arshihi. Wa midada kalimati. Ya. Nabi kata, aku baca 3 kali je zikir ni. Pahalanya menyamai kamu duduk daripada subuh tadi sampai ke duha. Allah. Ya Allah. Sempat ingat tak? Kita tanya dia orang yang tulis kat komen tu, cuba tulis kat komen. Ingat tak? Ustaz, saya ingat Allah malakasum tu wa bika aman tu je Ustaz. Itu doa yang paling glamour lah bulan Ramadan ni, Allah malakasum tu. Tapi maknanya orang perempuan yang uzur tadi, jangan tinggal zikir. Dan ada banyak lagi zikir-zikir yang lain. Berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berselawat ke atas dirinya. Jadi akak-akak kita, adik-adik perempuan kita yang uzur, jangan sedih lah. Kepada yang sakit uzur fizikal, mungkin ada yang tak boleh nak solat, tak boleh nak puasa, dia dialisis ataupun dan sebagainya, terpaksa ambil ubat dan sebagainya, ia dari Allah. Sakit yang Allah Ta'ala beri uzur itu, moga-moga menghapuskan dosa-dosa silam kita. Moga-moga menguatkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan menyebabkan kita semakin banyak bermunajat pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini cerita orang uzur lah. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustaz. Banyak rupanya sekarang dah tahu nak buat apa. Jadi buatlah insya-Allah sebaik mungkin. Baik, ada satu lagi soalan daripada Facebook, daripada Izzara. Assalamualaikum Ustaz Da'i dan semua kru Tanyalah Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana bagi peniaga di bazar Ramadan dan Aidilfitri untuk mereka mengumpul pahala? Ini kerana mereka terpaksa berniaga sehingga lewat malam untuk mencari rezeki. Bagaimana pengurusan masa buat mereka agar walaupun ketika berniaga pada masa yang sama dapat kumpul pahala juga? Mohon pencerahan, terima kasih. Mungkin akak ni peniaga dan sebagainya, risau pasal peniaga ni, buat kerja 24 jam kadang-kadang, tak ada masa untuk dengan Tuhan. Bagaimana diorang ni pun dapat juga pahala Ustaz? Silakan. Ada peniaga bazar sambil-sambil dia tunggu customer, dia baca Quran. Ada bazar-bazar yang berdekatan dengan surau masjid. Mereka bergilir suami isteri pergi terawih, isteri tolong jaga. Mereka bawa sejadah, tak apalah, abang dah sudah terawih, awak pula semayang. Ada ramai yang meniaga bazar yang buat sedemikian. Jadi dia menyusun masa dia. Dia berniaga nak cari rezeki, dia teruskan berniaga. Dia tak tinggal terawih. Sambil-sambil, tapi dia terawih 8 je Ustaz, tak sempat. Alhamdulillah kita kata. Tahniah kepada peniaga bazar yang macam ni. Ada juga peniaga bazar yang bukan saja dia tak semayang tarawih, isyak pun dia tak semayang. Allah. Itu pun ada. Allahu Akbar. Yang lagi sedih, dia berniaga makanan berbuka puasa, dia berbuka dulu asar tu. Ini sebab saya ada kawan yang berniaga bazar. Rasa Ustaz, takut basi, rasa dulu. Oh, macam ada pengalaman ke? Tak ada, saya tengok.
Ini sebab ada kawan yang meniaga bazar yang dia bercerita. Kita tegur pun dia kata letih bang, saya tak dapat puasa bang, nak meniaga saya letih. Jadi dia kata dia nak meniaga letih tak puasa. Jadi tak cantik lah, takut rezeki pula tak diberkati. Maka memang ada dua golongan ini. Ada peniaga bazar yang subhanallah, dia memang terpaksa berniaga nak cari rezeki. Dan kita nak tambah pula satu lagi dalam suasana sekarang. Memang dalam suasana wabak COVID sekarang, ada SOP yang perlu dijaga. Yang kadang-kadang kesian juga orang berniaga bazar ni. Mereka nak berniaga tapi masyarakat yang hadir tak patuh SOP, duk bolong sekali. Bolong ramai-ramai sekali. Jadi akhirnya dikuat-kuasakan. Kesian kat orang yang berniaga ni tak dapat nak berniaga. Dan ialah ada tempat yang memang tak boleh berniaga bazar, kita patuhilah. Maknanya kita bertahan sikit sekarang dengan harapan kita moga-moga sama-sama kita dapat bekerjasama melandaikan ataupun jangkitan ini, memutuskan sebab-sebab yang boleh jadi faktor jangkitan ini. Yang kita harap semualah, maknanya dekat bazar pun, kalau bazar di ada SOP, kat shopping mall pun kena ada SOP juga. Maknanya secara menyeluruh lah. Secara menyeluruh penguatkuasaan ini. Moga-moga betul-betul Allah Ta'ala rahmati kita semua dan dihapuskanlah wabak ni daripada muka bumi ni. Semua orang berhadapan di seluruh dunia. InsyaAllah. Baik, itu pesanan pada Ustaz untuk kita semua. Para sahabat, orang yang paling kuat iman dan usaha dakwah dia. Tapi perniagaan dia orang pun hebat. Masya Allah. Jadi kita nak tiru siapa? Tiru para sahabat dan juga Rasulullah SAW. Ustaz, perbincangan kita ni dah ke penghujung rancangan Ustaz. Habis dah? Dah sampai kesimpulan dah. Allahu Akbar. Silakan Ustaz, kesimpulan kita pada pagi ni. Kesimpulannya kepada khususnya pada para penonton yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semua kita diuji. Ada orang diuji dengan kesihatan, ada orang diuji dengan kesenangan, ada orang diuji dengan sakit, ada orang diuji dengan bisnesnya merudum, ada orang diuji dibuang kerja, ada orang diuji terlantar di rumah. Masing-masing dengan ujian masing-masing, dan kita yakinlah dengan apa yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ujian-ujian ini adalah tanda Allah sayang pada kita. Man yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Barang siapa yang Allah Taala nak kebaikan, Allah beri ujian pada dia. Jadi biarlah dengan ujian-ujian ini, khususnya di hujung-hujung Ramadan, kita fikir positif, kita anggap ya Allah Taala nak uji aku, Allah Taala nak mendekatkan diri aku dengannya. Kan? Dan biarlah kita jadikan keutamaan. Ada yang sibuk shopping baju raya sekarang, tapi hutang orang tak bayar. Sibuk shopping, upload gambar baju raya baru, sewa office tak bayar, sewa rumah tak bayar. Jadi biarlah kita elok dengan keutamaan. Yang beli baju raya tu okey lagi. Yang sibuk duk bersedekah, patut upload gambar sedekah. Hutang orang dia tak bayar. Hutang subcontractor dia tak bayar. Saya tak kata salah kita bersedekah dah keadaan hutang tak bayar. Ada orang dia terus bayar hutang, progress bayar hutang, dia pun bersedekah. Silakan. Tapi yang masalah problem, asyik sedekah je. Nak tunjuk kat orang, hutang tak bayar. Ini tak jadi. Jadi biarlah kita jelas dengan aulawiyat. Kan? Dia duk nak tunjuk bersedekah, hutang tak bayar. Macam orang semayang tarawih, isyak tak semayang. Sibuk mayat tarawih, isyak tak semayang. Bukan saya kata kalau hutang belum selesai tak boleh sedekah, tapi maksud saya dia hanya tumpu sedekah je. Sibuk nak tunjuk ke orang dia baik, hutang tak bayar dan sebagainya. Biarlah kita beramal dengan ilmu, dan kita berada di akhir Ramadan, kita pecutlah. InsyaAllah. Kita pecut, yang mana kita ada duit berjuta-juta pun, 3 hari lepas yang kita tinggal tarawih tu, kita tak akan dapat balik dah. Cuma kita ada 6-7 malam lagi terakhir ni. Moga-moga Allah Ta'ala beri kekuatan pada saya, pada para penonton dan semualah, untuk kita melipat gandakan ibadah kita insya-Allah. Dan kita harap Allah terimalah ibadah kita. Baik, Al-Fadhil Ustaz, kita mungkin nak dengarkan bacaan doa sedikit Ustaz secara ringkas, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Amin. Ya Allah, Engkau Maha Pengampun, Engkau Maha Pemaaf. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa kedua ibu bapa kami ya Allah.
Ampunilah dosa ahli keluarga kami dan sahabat-sahabat kami, ya Allah. Kami mengharapkan kekuatan darimu, ya Allah, untuk kami tinggalkan perkara-perkara yang kau murkai, ya Allah. Ada kalanya kami telah meninggalkan perbuatan tersebut, tapi kami kembali mengulanginya, ya Allah. Kami mengharapkan kekuatan darimu, ya Allah. Kalau tidak pada Ramadan ini, bila lagi kami mampu untuk membaiki diri kami, ya Allah. Berilah kekuatan kepada kami dan pasangan untuk menjadi contoh yang terbaik kepada anak-anak kami, ya Allah. Terimalah segala amalan kami dalam Ramadan yang telah berlalu dan berilah kekuatan untuk kami lipat gandakan ibadah dalam Ramadan yang berbaki. Ampuni dosa kami. Kami banyak membazirkan masa kami dalam Ramadan yang telah lepas, ya Allah. Ada kalanya kami lebih mementingkan handphone kami daripada Al-Quran-Mu, ya Allah. Berilah kekuatan kami dalam baki-baki Ramadan ini untuk melipat gandakan ibadah kami. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin amin rabbal alamin. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz dan semua penonton. Yang baik semua pada Allah SWT, yang buruk itu pada diri kami sendiri. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.